Hello bang. Ya cik nak apa? Saya nak pasang aircon dalam gua ni. Wih, pasal apa? Pasal apa nak pasang dalam gua? Oh, Sebab memang saya akan tinggal sini je tahun ni. wish. Memang saya takkan keluar bang. Wih. Okey boleh bang. Nanti pasang aircon lah. Okey. Sampai kena pasang aircon dalam gua mat. Ni bukan setakat bawa Maggi. Ni memang tinggal terus dalam gua. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak review beberapa game dalam EPL. So macam kita tahu Manchester United telah ditahik burungkan oleh pasukan Brighton. Ingat lepas habis kena dengan Arsenal tu bolehlah keluar gol offside kan lawan dengan Brighton. Sebab lepas ni nak kena titik dengan Bayern pula. Tengok-tengok dengan Brighton pun kena juga. So tak ada masalah, kita nak review beberapa game yang telah pun berjalan pada minggu ni. So antara game yang kita nak review ataupun kita nak recap adalah MU dengan pasukan Brighton, Spurs comeback dengan pasukan Sheffield, MC pun comeback juga dengan pasukan West Ham, Chelsea seri dengan pasukan Bournemouth, Arsenal menang tipis 1-0 dengan pasukan Everton, dan Liverpool menang 3-1 dengan pasukan Wolves. Tapi sebelum tu video ni ditaja oleh King Studio, channel YouTube Pasal Bola Sepak. InsyaAllah info lanjut kita akan terangkan selepas ni. Jom kita masuk first game dulu, iaitu Chelsea lawan dengan pasukan Bournemouth. Kalau tengok game ni, Chelsea memang pegang possession. Tapi itulah, orang main bola bukanlah nak pegang possession je. Bak kata Jose Mourinho, hampa ambil lah bola tu, aku nak 3 mata. So dalam game ni, kalau tengok daripada segi possession memang Chelsea control. Daripada segi midfield memang Chelsea conquer. Tapi kalau tengok attempt, pasukan Bournemouth dengan Chelsea ni saing-saing je. Sebab Chelsea memang mereka pegang possession, tapi defense Bournemouth memang sangat-sangat solid game ni. Tambah Neto pula perform. Dan Chelsea terlalu attacking dalam game ni sampai mereka ni mudah untuk di-attack balik oleh pasukan Bournemouth. Tapi Robert Sanchez pun perform juga dalam game ni. Dalam game ni, kalau sebab Chelsea tak boleh skor adalah aku nak salahkan ketumpulan serangan mereka lah. Player macam Modric, macam Nicolas Jackson, macam Sterling. Tiga-tiga player ni nampak kurang communication dan kurang link up antara mereka masing-masing. Sebab kalau anda dapat tengok kan, kalau anda tengok Modric pegang bola, anda tengok Jackson pegang bola, anda tengok Sterling pegang bola, nampak macam mereka tiga ni main sendiri. Mereka ni tak ada macam link up sama-sama mereka. Kalau midfield tu okey lah, Gallagher dengan Enzo memang buat kerja dengan cukup bagus. Mereka conquer midfield. Tapi itulah, bila mereka conquer midfield, attacking tak boleh nak buat apa, so tak guna juga. Pasukan Bournemouth dalam game ni simple je permainan mereka. Mereka biarkan Chelsea serang, masuk dekat middle third je, mereka terus cuba rampas bola. Tapi bila tak dapat rampas bola, tak apa, mereka hold kat bawah balik. Mereka start je dapat rampas bola, mereka akan pump bola ke atas. Sebab kalau hampa perasan, bila mereka ni bertahan, mereka akan biarkan attacker mereka tunggu dekat atas. Dan taktikal ni kita boleh kata berjaya lah. Tapi sayang, mereka pun tak dapat skor gol dalam game ni. So habislah game ni dengan serai 0-0. Sebenarnya dalam game ni ada banyak momen yang striker Chelsea pun boleh skor, ada banyak momen yang striker Bournemouth pun boleh skor. Tapi sayang lah, dua-dua tim ni ketumpulan finishing mereka memang tumpul gila. Solanke pun tak perform, Nicolas Jackson pun tak perform. So bila dua-dua striker mereka tak perform, habislah result game ni dengan 0-0. Tapi walaupun 0-0, game ni boleh kata agak enjoyable juga sebab kita tengok Chelsea berbalas attack dengan pasukan Bournemouth. Tapi lelah kali 0-0 je lah kan, tak payah cakap banyak lah game 0-0 ni. Orang kata kalau game ni habis 0-0 bosan. Tapi bagi aku okey lah, game ni menarik juga. Tapi sayang tak ada skor. So kita masuk ke game seterusnya, iaitu MC dengan pasukan West Ham. Game MC dengan West Ham ni kita recap je. Dalam game ni dua-dua pasukan masuk dalam keadaan masih lagi belum tewas. MC dengan rekod bersih mereka, West Ham pula dengan rekod 3 menang 1 seri mereka. Dah lah lawan dekat West Ham punya stadium, mestilah West Ham rasa mereka ni nak menang. Dan lagi menarik, mereka berjaya dapatkan gol daripada James Ward-Prowse. James Ward-Prowse ni aku boleh kata memang mereka punya pembelian yang bagus lah. Hang boleh tengok West Ham walaupun mereka kehilangan Declan Rice dekat pasukan Arsenal, mereka gantikan midfield mereka. Aku rasa memang mereka do a good job lah. Mereka hilang seorang midfield mereka dengan harga 100 juta, mereka gantikan dengan 3 pemain. James Ward-Prowse, Edson Alvarez dan juga Muhammad Kudus. Dan aku rasa pembelian 3 pemain ni memang cukup-cukup solid. Tapi itulah, bila hang lawan dengan pasukan macam Manchester City ni boleh kata dalam EPL ni boleh kata level lagi tinggi lah daripada tim-tim lain. Aku rasa kalau dengan prestasi Manchester City macam lah ni, aku rasa mungkin pasukan yang boleh bagi saingan dekat MC mungkin ada 3 je dalam EPL. Iaitu pasukan Spurs, pasukan Liverpool dan juga pasukan Arsenal. Berdasarkan prestasi semasa lah. MU tu hanya dengan duk abang lah. Kalau lawan dengan Malaysia pun Malaysia menang kot aku rasa. Separuh masa pertama memang pasukan West Ham leading. Tapi macam biasa, pasukan MC memang mereka conquer statistik. Mereka buat banyak shot, mereka pegang possession. Tapi pasukan West Ham beruntung mereka dapatkan gol. Tapi masuk second half, pasukan Manchester City mereka ubah sikit taktik mereka dan berjaya dapatkan gol. Yang paling menarik, mereka dapatkan gol melalui jaringan Jeremy Doku, pemain baru mereka. Tapi aku rasa penampilan seorang pemain yang aku rasa aku tertarik lah dengan performance dia
iaitu Julian Alvarez. Dalam game ni dia buat 2 assist. Bukan setakat 2 assist, dia juga create chance paling banyak dekat atas padang dan level-level macam KDB lah pula kan. KDB tak ada, dia ganti KDB. Dan ada sekali dia shoot tu terkena datang hampir-hampir skor. Tapi dalam game ni tak kira lah dia skor ke tak skor ke, mesti akan ada player lain yang akan skor. So itulah MC menang selesa 3-1, jaringan daripada Bernardo Silva dan juga Erling Haaland lagi. Aku tak tahu lah mak siapa yang boleh kalahkan MC. Hampa tunggu je lah kan next game. Mungkinlah musim ni pasukan MC pun nak cipta rekod macam JDT dekat Malaysia. Sebab kalau hang tengok permainan pasukan Manchester City, hang susah nak cari kecacatan dia tau. Dia beza kalau hang tengok permainan pasukan MU, hang susah nak nampak kebaikan pula. So boleh kata macam memang terbalik gila. So MC 5 game 5 menang. Bukan setakat menang je, pasukan MC adalah pasukan kedua top scorer dalam EPL setakat lah ni. Just kalah dengan Brighton je. City skor 14 gol, Brighton skor 15 gol. Tapi City adalah pasukan yang concede paling sikit setakat lah ni. Just bolos 3 gol je setakat lah. So next game, Spurs lawan dengan Sheffield United. Sheffield United memang leading 1-0. Tapi macam biasa, Spurs dia pemain dengan cukup bagus dalam game ni. Aku waktu ni tengah tengok game MU tau. So bila tengok Sheffield score, aku rasa macam, oh ada geng, bolehlah masuk gol sama-sama. Tapi dia beza tau, dalam keadaan hang kalah tapi hang main baik, dengan hang kalah dan juga hang main buruk. Pasukan Spurs walaupun mereka nak kalah dalam game ni, mereka main dengan cukup bagus. Cuma goalkeeper pasukan Sheffield itulah tak ada obat, Foderingham tu. Dalam game ni, 8 save dia buat tau. Kalau tak sebab 2 gol dekat hujung second half tu, aku rasa memang dia man of the match lah game ni. Macam biasa, pasukan Spurs under Postecoglou, mereka ni mengamalkan high possession football, iaitu mereka dapat conquer sampai 70% possession. Tapi sayang, daripada minit pertama sampailah ke minit 90, tak dapat convert charge dan pasukan Sheffield berjaya dapatkan gol. Tapi aku still tertarik walaupun Spurs macam struggle nak menang dalam game ni sebabkan defense dan juga goalkeeper pasukan Sheffield yang padu. Tapi aku still tertarik dengan performa duo pivot pasukan Spurs, iaitu Bissouma dan juga Pape Matar. Dan apa sebab Spurs boleh comeback dalam game ni? Ni pendapat aku. Aku rasa pertukaran pemain memainkan peranan. Sebab dalam game ni hang boleh tengok ada beberapa player yang tak function. Macam Son dalam game ni agak tenggelam. Tapi itulah Postecoglou pun tak ada pilihan. Dia kalau keluarkan Son ada Richarlison. Tapi kali ni dia bagi kepercayaan dekat Richarlison dan Richarlison berjaya balas kepercayaan tu dengan cukup baik. Bukan setakat skor gol, dia pun buat satu assist untuk gol kemenangan dalam game ni. Spurs dalam game ni aku suka kan, mereka tak give up tau. Memanglah masa tambahan tu lama dan faktor mereka main dekat home mereka sendiri. Tapi hang tengoklah ada satu tim tu main dekat home sendiri pun macam main dekat away. Tapi Spurs walaupun mereka kena sebiji, mereka tetap push dan akhirnya berjaya juga dapatkan gol melalui jaringan Richarlison dan juga jaringan Kulusevski. Kulusevski punya gol tu memang cantik lah, kira dia memang rembah aja. Gol tak gol tu belakang kira. Tapi kalau aku jadi fan Sheffield kan, tobat sedih lah, tobat pedih lah. Pasukan hang bertahan dengan cukup baik dalam masa 90 minit. Tapi tiba-tiba masa tambahan yang panjang. So masa tambahan yang panjang tu mempengaruhi keputusan perlawanan dalam game tu. Sebab Richarlison skor minit ke 98, Kulusevski minit ke 100. Baiklah pasukan hang dah bertahan dengan cukup baik tapi kena juga last minit. Tapi itulah bola sepak. So Spurs setakat lah ni masih lagi belum kalah dalam 5 game. Lepas mereka seri dalam pembukaan, kali ni mereka catatkan 4 kemenangan straight dalam EPL. So aku rasa momentum tu cukup baik untuk dibawa dalam next 2 game besar mereka, iaitu lawan dengan pasukan Liverpool dan juga pasukan Arsenal. Sebab Liverpool dengan pasukan Arsenal pun ada momentum yang baik. Dua-dua pasukan ni pun masih belum kalah lagi. So aku tak sabar lah nak tengok pasukan Spurs lawan dengan Liverpool dan juga pasukan Arsenal nanti. Sebab tactical Postecoglou ni memang interesting gila. Tak kalah dia dah buktikan dengan pasukan Manchester United. Tapi itulah MU musim ni memang struggle. So kita tak boleh nak katakan pasukan Spurs ni power sebab kalahkan MU. Sebab MU dengan pasukan lain pun MU kalah juga. Kita nak tengok adakah Postecoglou ni betul-betul padu bila lawan dengan coach macam Jurgen Klopp ataupun Mikel Arteta. So next game adalah Arsenal lawan dengan pasukan Everton. Arsenal kalau hampa nak tahu, walaupun mereka ni selalu kuat dalam EPL, dan pasukan Everton macam kita tahu musim ni bukanlah satu pasukan yang kuat. Musim lepas mereka hampir tersingkir Liga, tapi musim ni mereka main dengan lagi teruk. Dalam 4 game sebelum mereka masuk dalam game lawan Arsenal ni, mereka tak catatkan sebarang kemenangan. Mereka seri sekali dan juga kalah 3 kali. Arsenal walaupun masuk dalam game ni dengan momentum membaik lepas mereka kalahkan MU hari tu, tapi still Arsenal masuk dalam game ni dengan rekod masih lagi belum pernah menang dengan pasukan Everton. Tak silap aku 2017 kan 2019 dulu last mereka menang dengan Everton. So anda dapat nampak lah betapa struggle-nya Arsenal kalau main dekat Goodison Park. Tapi dalam game ni bagi aku rasa pasukan Everton agak mengecewakan sebab mereka memang tak dapat capai standard. Arsenal memang bully mereka habis dalam game ni. Tapi Arsenal just dapatkan 1 gol je. Sebenarnya awal-awal tu Arsenal ada cara nak dapatkan gol, tapi ada satu tu offside yang gol Martinelli tu cancel. Sepatutnya kalau Arsenal dapatkan gol awal tu, aku rasa Everton memang kena titik teruk dalam game ni. Tapi nasib baiklah gol tu cancel. So Everton mereka susun balik pertahanan mereka. So typical permainan Everton
dalam game ni macam patahlah, lagi-lagi Sindai kan. Mereka akan main bertahan je dalam game ni. Dan Arsenal lah yang akan all out attack. Dan dalam game ni aku nak highlight dua pemain yang aku rasa memang bagus, iaitu Zinchenko dan juga Declan Rice yang memang conquer dekat bahagian midfield. Aku rasa dua pemain ni lah yang menyukarkan pasukan Everton nak main counter attack. Sebab kalau tengok pasukan Everton, taktikal mereka dalam game ni, mereka memang akan bertahan. Bila dapat bola, mereka akan cuba counter. Tapi adanya play macam Zinchenko, lagi-lagi Declan Rice, memang susah gila pasukan Everton nak buat game. Sebab setiap kali bila mereka dapat bola, mereka nak turn, ada play macam Declan Rice yang cuba rampas bola dengan cepat. Dan bila dapat dekat Zinchenko akan terus channel ke atas bola. Dan combination attacker pasukan Arsenal macam biasa, Odegaard dengan Saka memang mantap. Martinelli sayang pula injured tapi masuk Trossard pun perform. Nketiah dalam game ni, sorry lah, dia kurang perform sikit lah. Dan Arteta akhirnya dia bestkan juga Havertz, dia masukkan Fabio Vieira. Dan nampak lah kualiti gameplay Vieira memang jauh lagi bagus daripada Havertz lagi. Sebenarnya Everton ada juga beberapa chance mereka nak score tau. Tapi David Raya dalam game ni, walaupun dia ni tak banyak diuji, tapi setiap kali dia ni diuji, dia ni bagus. Aku bukanlah dah kata dia ni bagus daripada segi shot stopping. Dia ni dah level-level macam Alisson lah tau, dia punya gameplay. Kalau hang tengok last season kan, waktu Liverpool lah dengan pasukan Brentford tau, waktu tu David Raya keeper Brentford. Jurgen Klopp sampai geleng kepala lah sambil gelak-gelak. Sebab apa? Sebab susah sangat nak press David Raya ni. Hang boleh tengok ada sekali pasukan Everton dia buat long ball, tiba-tiba David Raya dah keluar daripada lock kotak penalti untuk clear bola tu. So bila hang ada goalkeeper macam ni, lagi-lagi defend hang Saliba dengan Magalhaes pula, memang solid lah defend hang. Everton memang tak boleh buat game dalam game ni. Dan akhirnya dengan beberapa kali cubaan, bukan sekali cubaan tu terus gol tau. Arsenal sebenarnya banyak kali buat cubaan nak skor gol dalam game ni. Tapi lain kali Arsenal berjaya juga dapatkan gol daripada Leandro Trossard. Tapi itu mula daripada set piece corner mereka lah. Satu benda yang aku suka dekat pasukan Arsenal ni, yang besar ada payah nak cari dekat pasukan lain adalah kerjasama. Hang tengok dekat pasukan Arsenal, tak ada seorang pun playing selfish. Macam Saka, macam Odegaard. Kalau Saka tu dia nak selfish boleh sebab technical ability dia tinggi. Tapi dia lagi mementingkan kerjasama. Dan dia assist dalam game ni dekat Trossard. So Arsenal pun masih lagi mengekalkan rekod tanpa kalah. 4 menang dan juga 1 seri. So kita masuk ke next game, iaitu Liverpool lawan dengan pasukan Wolves. Tapi sebelum tu, aku nak perkenalkan hampa dekat satu channel bola sepak, iaitu King Studio. Kalau hampa minat channel macam Pala Bola Studio ataupun Pala Bola News, hampa mesti akan minat King Studio. Sebab King Studio mereka ni pamerkan konten yang lebih kurang macam Pala Bola Studio. Channel King Studio adalah channel bola sepak yang menarik, yang akan berkongsi dengan hampa pelbagai info tentang bola sepak. Contoh macam review game, prediction game, transfer window dan juga info menarik dalam bola sepak. Dan kalau hampa nak tahu, King Studio ni adalah channel baru, hampa bolehlah bagi peluang dekat King Studio ni untuk menyinar. Hampa jangan lupa follow, jangan lupa subscribe channel depa, okey? Lepas habis video ni, hampa layan pula video King Studio. Dan King Studio juga ada menyediakan satu segmen khas, dia lebih kurang macam segmen berita juga. Bagi aku agak menarik jugalah segmen yang King Studio ni buat. So tak mau cakap banyak, link ada dekat description kat bawah, hampa boleh tekan link ni dan subscribe channel King Studio, okey? So kita masuk balik dalam video. So kita masuk Liverpool dengan pasukan Wolves. Lawan dekat home pasukan Wolves. Separuh masa pertama, kalau hang tengok line up lagi-lagi dekat defense, memang line up defense Liverpool tak meyakinkan. Kuasa partner dengan Matip, kanan ada Gomez, kiri ada Robertson. Yang aku rasa boleh harap pun adalah Robertson dekat kiri je. Matip, Gomez dengan Kuasa, aku bukanlah nak kata Kuasa tu teruk, tapi itulah bila tengok line up tak confident. Dan memang terbukti dalam waktu first half, pasukan Wolves memang makan gila pasukan Liverpool. Liverpool memang tak boleh nak buat apa lah waktu first half. Nak counter attack pun tak boleh. Nak attack pun kena rampas bola dengan senang. Dan pasukan Wolves berjaya juga dapatkan gol melalui jaringan Hwang Hee-chan. Tapi walaupun pasukan Wolves berjaya skor pada separuh masa pertama, tapi anda dapat tengok betapa banyaknya chance yang dia perbuang. Matheus Cunha tu, berapa kali dia buang chance. Aku dah perasan lama dah Matheus Cunha ni, dia ni bagus. Daripada segi dribbling memang A. Daripada segi communication dengan midfield memang cukup bagus, ada link up. Tapi daripada segi finishing memang teruk gila. Itulah kot mungkin Atletico Joy ada dekat pasukan Wolves. Sebab apa? Sebab dia ni bagus tapi tak ada finishing. Sampai depan-depan gol pun tak boleh skor. Ada sekali dia nak tanduk tu tak kena pula. Dan ada sekali dia dribble lepas 3 orang play Liverpool. Lepas tu shoot-shoot tak masuk pula. So sayanglah bila hang ni pemain yang bagus tapi finishing hang teruk. Aku rasa pasukan Wolves kalau dapat settlekan 2 gol ataupun 3 gol waktu first half, memang Liverpool tak boleh comeback waktu second half. Tapi sayang mereka just score 1 gol je waktu first half, walaupun mereka ni banyak gila chance waktu first half. Masuk second half, Jurgen Klopp ni macam hantar lah. Bagi aku antara coach yang genius dalam EPL adalah Klopp lah. Lagi-lagi waktu second half dapat tengok dia buat beberapa perubahan. Waktu second half Liverpool lagi banyak pegang bola dan mereka buat beberapa substitution. Masukkan player macam Luis Diaz, Harvey Elliott dan juga Darwin Núñez. Tapi defender pasukan Liverpool waktu second half aku rasa not bad, memang bagus gila. Kalau nak compare waktu first half memang agak teruk. Tapi second half attacking pasukan Liverpool memang lagi convincing dan mereka berjaya dapatkan 3 gol. Satu benda yang aku suka dengan pasukan Liverpool ni tau, tak kira lah mereka ni kena 1-0 ke kena 2-0 ke, tapi semangat
nak menang tu memang tinggi lah. Jiwa nak menang tu kena ada kan. Bila jiwa nak menang tu kena ada, tak kira lah hang kena titik 2-3-0 pun, selagi WC penamat tak tiup, selagi tu lah hang ligan. Dan Liverpool berjaya dapatkan gol melalui jaringan Gakpo. Lepas tu aku rasa Gol Robertson tu aku rasa memang killing the spirit untuk pasukan Wolves lah. Lagi-lagi dekat hujung-hujung game. Lepas tu dekat home pasukan lawan pula. Home pasukan lawan mestilah mereka rasa macam malu lah kena gol last minute kan. Dan disebabkan mereka kena gol kedua, mereka nak push cari gol penyamaan. Lalah kali kena titik sampai 3 biji. So bila aku tengok dalam 5 game setakat lah untuk Liverpool, aku tak terkejut kalau Liverpool jadi title contender pada musim ni. Sebab Liverpool punya player musim ni memang solid gila. Tambah-tambah dengan midfield baru mereka pula. Hang boleh tengok lah kalau nak compare Liverpool season ni dengan season lepas. Season lepas dengan midfield ada macam Henderson, macam Fabinho. Mereka still perform je, cuma tak perform dekat away. Tapi kali ni home atau away mereka bantai je. So memang convincing win untuk pasukan Liverpool. Bukan convincing lah, mereka pun comeback dalam game ni. Tapi Liverpool dapat pertahankan lagi rekod tanpa kalah mereka. Kita tengoklah next game nanti. Dalam EPL, mereka akan lawan dengan pasukan West Ham dekat Anfield. Lepas tu mereka akan lawan dengan pasukan Spurs. So last game, penduduk gua, Manchester United kena taik burung dengan pasukan Brighton. Game ni kalau hang tengok, awal-awal Manchester United memang main dengan bagus tau. Pressing bagus, link up bagus, attacking bagus. Tapi kena sebiji, tiba-tiba terus down. Hang dapat nampak tak beza mentaliti Manchester United dengan pasukan macam Spurs, dengan pasukan macam Liverpool. Dia sama je, Liverpool pun kena sebiji, Spurs pun kena sebiji, tapi mereka tak down. MU ni kena sebiji pun terus down tau. Tiba-tiba bila kena sebiji tu nampak player macam Rashford, macam Bruno tiba-tiba koyak. Padahal awal lagi, tu benda yang aku pelik. Dan dalam game ni kalau hang tengok 3-3 gol yang Manchester United boloskan, aku tu lah fan Manchester United sebenarnya dah selalu dimanjakan dengan save-save De Gea tau. Memang ramai cakap De Gea ni bukan ball playing goalkeeper yang bagus. Bila hari tu aku buat sembang play, aku kata De Gea ni legend Manchester United, ramai gelakkan aku. Tapi lah ni baru hampa sedap kan. Nak cari goalkeeper yang ada shot stopping yang bagus macam De Gea ni bukan senang. Onana tu bola sebelah dia pun dia tak boleh save tau. Onana ni dia boleh save bola kalau main dekat dia aja. Kalau bola jauh sikit daripada dia tak boleh save. Daripada segi ball play Onana pun tak bagus juga dalam game ni. Manchester United kena 3 biji dalam game ni dan dapat 1 gol Saguati daripada Hannibal Mejbri. Tapi gol Mejbri tu memang cantik lah. Tapi itulah tolak tepi lah hang skor gol cantik pun kalah buat apa. Aku selalu letakkan salah dekat player tau. Tapi dalam game ni memang obvious, memang salah taktikal. Hang boleh tengok pressing Manchester United tak tersusun. Aku tak tahu lah apa yang Ten Hag rancangkan. Dan aku tak tahu lah apa yang Ten Hag makan sepanjang dia duduk dekat Manchester United ni. Sebab awal-awal dulu dia main kat MU betul-betul punya agresif. Tapi tengok lah ni duduk dekat bench je tak berani nak marah player. Aku tak faham lah apa yang Ten Hag ni buat. Hang boleh tengok taktikal Manchester United lagi-lagi ketika bertahan memang teruk gila. Contohlah satu pasukan tu kalau mereka biarkan pasukan lawan pegang bola dekat half mereka sendiri. Okey, tak ada masalah. Mungkinlah mereka nak press dekat middle third. Tapi dekat middle third pun mereka tak press juga tau. Mereka biar aja pasukan Brighton main. Nak kata tutup pasi lane pun tak. Mereka just acah-acah pressing je. Hang faham tak? Mereka just acah-acah pressing. Banyak kali mereka cuba nak hampas bola tapi bila dekat mereka patah balik. Apa yang mereka buat? Aku sampai tak faham. Dan pasukan Brighton memang selesa gila main dalam game ni. Kalau hang tengok passing pasukan Brighton mereka ni bukan convincing. Kebanyakan player mereka ni bukanlah ada technical ability yang tinggi. Maksud aku technical ability yang tinggi ni maksudnya untuk tahan bola dengan kemas, untuk passing bola dengan kemas. Sebab bagi aku benda tu penting. Sebab anda dapat nampak beberapa kali bila player Manchester United cuba press dengan kau-kau, player Brighton memang senang hilang bola. Tapi mereka just press kau-kau tu sat-sat je. Kalau mereka press konsisten, mungkin mereka dapat rampas bola dan dapat skor. Kena sebiji dengan bekas player mereka sendiri. Lepas tu second half, Pascal Gross pula skor. Tak silap aku dalam 10 last pertemuan, Pascal Gross dah skor 7 biji tau lawan MU. So memang boleh kata dia ni nightmare lah untuk MU. Lepas tu masuk pula João Pedro skor gol ketiga. Aku tak mau cakap banyak lah kan. Memang defensive line teruk. Dan macam patahlah McTominay ni kalau dia main, dia ni selalu acak-acak macam striker. Memanglah dekat Scotland dia skor banyak. Tapi itulah bila hang diletakkan dekat posisi center midfielder ataupun defensive midfielder, hang kenalah banyak buat kerja defensif. Eriksen pula memang tak boleh harap dalam game ni banyak passing belakang. Tak tahulah pasal apa Eriksen macam tak berani nak ambil risiko. Pemain yang berani nak create chance dalam game ni aku rasa Bruno je lah untuk MU. Rashford pula jangan duk kata lah, memang tamak teruk gila dalam game ni. Højlund ada beberapa chance untuk skor tapi sayang gagal skor dalam game ni. Dia skor sekali tapi sayanglah bola tu dah terkeluar. Memang terkeluar lah. Hampa tak nak kata lah VAR cancel gol Manchester United lah apa semua. Sebab memang tu obvious memang bola tu dah keluar. Dan dua orang pemain Brighton yang aku nak puji dalam game ni adalah dua fullback mereka, iaitu Joel Veltman dan juga Tariq Lamptey. Tariq Lamptey dalam game ni buat 2 assist. Veltman dalam game ni dia berjaya ikat Marcus Rashford dan juga Dalot. Dan Veltman dan juga Lamptey ni mereka selalu tekak-tekak posisi tau kalau perasan. Saat-saat seorang duduk dekat right back, saat-saat seorang duduk dekat left back. Dan aku memang pujilah permainan Brighton dalam game ni, memang mereka deserve menang. Dan Manchester United punya rekod dekat home dah pun lebur dah. So dengan cara main macam ni hampa redha je lah nak lawan dengan pasukan Bayern pula kan. So tak payah keluar gua, duduk je dekat gua tu, pasang aircon, bubuh TV apa semua, memang tak payah keluar.
Sebab memang takkan keluar tau. Kalau menang dengan Bayern tu aku rasa aku boleh jadi gila kot. Sebab pelik lah dengan Brighton macam ni pun struggle. Tiba-tiba lawan Bayern nak menang kan. So agak mustahil jugalah kan. Tapi itulah bola sepak tu bulat. Itulah sebabnya boleh bertahan squad MU sampai lah ni. Sebab mudah sangat barak dan mudah juga percaya. So itulah review kali ni. Minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Hampa boleh tambah dekat komen apa-apa info tambahan yang hampa nak tambah. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe dekat channel King Studio juga. Link channel depa ada dekat description dekat bawah. Okay? Assalamualaikum.